Okey, kita telah lihat Dor Said, kemudian kita telah lihat tentang Yang Tuan Antah, Datuk Bahaman, dan juga kita telah lihat Rentap serta Syarif Masahur, dan kita telah lihat Tok Janggut yang mana mati ketika peperangan dan kakinya diikat ke atas, kepala ke bawah. Kemudian kita telah lihat Mat Saleh, Mat Sator, dan juga kita telah lihat Datuk Maharaja Lela yang telah menjalankan misi membunuh JWW Birch. Padan muka kau. Okey, baik. So, dan kita telah lihat Haji Abdul Rahman Limbung yang mana untungnya Haji Abdul Rahman Limbung telah dibuang negeri ke mana? Ke Mekah. Ya Allah. Kan? Memang terbaiklah Haji Abdul Rahman Limbung ni kan. Jadi peguam lagi tu. Okey. Jadi hari ini kita nak sambung tentang sistem pentadbiran barat yang telah memberikan kesan terhadap kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat tempatan. Okey, pentadbiran barat ini kan, dia ingat dia hebat sangat. Okey, untuk apa? Mentadbir negara kita. Sudahnya apa tahu? Banyak berlaku kekacauan. Dia ingat dia hebat sangat ke? Kita dah ada dah pemerintahan, sibuk lagi nak ambil pemerintahan kita. Itu yang kita tak mahu kan. Jadi kita nak tengok apa kesan dia bila mereka memerintah. Okey, kita mulakan dengan Negeri Sembilan. Okey, apa yang berlaku pada Negeri Sembilan ya? Alright. So kita rujuk pada nota ini iaitu pada tahun 1874 setelah British meluaskan kuasanya di Sungai Ujong, sebab kita masih ingat lagi kan, iaitu British telah menyebelahi sungai Datuk Kelana dan telah mengalahkan kedudukan Yang Tuan Antah. Tu yang Tuan Antah kalah tu. Jadi British telah menguasai daerah-daerah Rembau, Jelebu, Seri Menanti dengan meletakkan pegawai magistrate dan pemungut hasil. Dan ini untuk apa tahu? Untuk kutip cukai. Kepada mana? Kepada rakyat Negeri Sembilan. Kutip cukai oleh British. Untunglah dia. Dan pada tahun 1895, British telah menyatukan semua daerah dan telah membentuk Persekutuan Negeri Sembilan. Dan kenapa dipanggil Negeri Sembilan? Kita semua tahu kenapa dipanggil Negeri Sembilan. Sebab ada 9 buah negeri ataupun daerah. Digabungkan menjadi apa? Negeri Sembilan. Nasib baik 9. Kalau kena 10, 11, 12, tak pasal-pasal negeri 11, negeri 12. Kan pelik jadinya. Negeri 12 macam tak sedap aja kan. Negeri 9 macam sedap. Kan? Negeri 12, negeri 10 peliknya. Macam itulah kan. Jadi itulah yang berlaku kepada negeri 9. Yes. Kemudian di Sarawak pula, kita tahu Sarawak Brooke ya. Brooke sebenarnya telah melibatkan, Brooke ni baik sikit. Dia melibatkan penduduk tempatan dalam pentadbiran. Brooke ni memang cikgu dan Fariba pun tahu memang Brooke ni dia memang agak baik sikit lah kan. Dan pembesar-pembesar Melayu seperti Datuk Patinggi, Datuk Bandar, Datuk Temenggung dilantik mentadbir Sarawak untuk memudahkan. Sebenarnya memudahkan apa tahu? Memudahkan tindakan menghapuskan kebangkitan pemimpin tempatan. Brooke bijak. Dipanggil orang tempatan, Datuk Patinggi, aku bagi kau jawatan ni. Tiba-tiba ada Rentap yang sedang menentang. Kemudian ada Syarif Masahur. Okey, engkau orang semua tolong hapuskan penentangan-penentangan ini. Nampak tak? Bijaknya Brooke. Jadi Datuk Patinggi dan Datuk Bandar serta Datuk Temenggung, dia nak tangkap pun, ini orang aku juga ni. Tapi Brooke cakap apa? Engkau nak kekal jawatan kau ni, kau tolong aku pergi tangkap penentangan ini. Kalau tidak, kau hilang jawatan. Aduh, okay, itulah sebenarnya ya. Okay, macam dalam cerita Edge of the World, tidak. Hairun Sani tidak. Sebenarnya orang Melayu ni adalah orang yang paling bersopan santun. Orang Melayu sebenarnya asalnya orang yang paling bersopan santun, dan orang Melayu sebenarnya sangat sopan dan sangat mematuhi undang-undang. Kenapa? Undang-undang Melayu tu memang undang-undang yang berat. Kalau salah, hukuman bunuh. Hukuman bunuh macam mana? Tanamkan, tanamkan pedang tu atau keris tu di sini tau. Kemudian dicucuk ke dalam untuk kena pada jantung, untuk hentikan jantung.
Sebab itu orang Melayu takut untuk melanggar undang-undang, sebab itu orang Melayu beradab. Kerana hukumannya ketat. Dan berat. Itu dulu. Okey. Jadi filem-filem yang kamu tengok tu sebenarnya hanyalah propaganda saja ya, untuk memburuk-burukkan kita sebenarnya. Yang maksud zaman sekarang tak, itu dululah. Sekarang ni tak salah ke buat undang-undang macam tu? Tak. Tak. Tak salah ya. Tidak salah kerana itu undang-undang. Undang-undang. Nak buat macam mana? Kan kamu duduk di mana, di situlah kamu kena ikut undang-undang. Well, itulah ya. Baik. Di Sarawak berlaku begitu. Di Pahang pula, kita lihat pembentukan daerah di bawah pentadbiran pemungut cukai dan magistrate menyebabkan, okey, ini kesan dia, iaitu pembesar daerah hilang kuasa. Malah British memaksa Sultan Ahmad Sultan Ahmad lucutkan gelaran Datuk Bahaman sebagai Datuk Setia Perkasa Pahlawan Semantan. Dan tindakan ini telah memalukan Datuk Bahaman dan menyebabkan berlakunya kebangkitan menentang British di Pahang. Kita ada cerita itu kan. Datuk Bahaman telah dilucutkan jawatannya kerana apa? British paksa Sultan Ahmad. Sultan, okey, you turunkan, okey, Datuk Bahaman itu sebagai Datuk Setia Perkasa Pahlawan Semantan. Lucutkan jawatan gelaran itu. Datuk Bahaman rasa tercabar. Kemudian sebab apa? Sebab Datuk Bahaman menentang pembentukan pembinaan balai polis di Pahang. Okey. Alhamdulillah. Okey. Okey saya ada ni lagi ke? Oh, we did pula. Okey. Thanks sayang. Okey. Thanks sayang. Alright. Kita nak lihat. Ya, ada soalan. Amira tanya. Okey. Okey. Baik. Lupa proja. Okey. Yang single, okey. Single lah kan. Kan. Yang ini lain. Okay. Yang ini lain. Okey. Okey. Saya plural Okey. Okey. Ya, kalau singlet cikgu terpulang lah kan. Alright. Okey. Alright. Baik. Okey. Tengok line clear dulu. Okey. Baik. Cikgu taken but available. Okey, baik. Seterusnya. Kita lihat. Perak. Okey, Perak pula. Okey. Okey, kita lihat di sini. Perak. JWW Bush. JWW Bush. Okey, mendesak. Okey, di Perak kita tahu tentang tentang JWW Bush. JWW Bush ni mendesak Sultan Abdullah untuk apa tahu? Mendesak Sultan Abdullah untuk tanda tangan surat perisytiharan yang membolehkan apa tahu? Residen British mentadbir hasil negeri atas nama Sultan. Amboi. Kita lihat Bush dia mendesak Sultan Abdullah, okay, you sign this. Ini surat apa? Ini surat you akan beri kuasa kepada I untuk memerintah negeri ini dan kutip hasil negeri ini. Tetapi in the name of you. In the name of your name. Ini melampau. Kan? Okey. Lepas tu nanti JW Bush minta kutip semua, kutip semua hasil negeri, cukai-cukai semua, kemudian kata apa? Sultan yang minta. Padahal dia yang ambil. Dia yang ambil. Memang patutlah dia kena tikam dan dia kena bunuh. Padan muka. Padan muka. Nampak? Itu kalau jumpa depan cikgu tu memang bagi lempang pergi balik. Pergi balik. Memang kena. Sebab itu kan kurang ajar betul, kurang ajar. Jadi nampak tak, Bush mendesak kan. Betul. Jadi sebab itu menyebabkan Sultan Abdullah ni dan para pembesar hilang kuasa. Semua kuasa habis diambil oleh JWW Bush. Betul Iskandar, betul? Jadi tu padan muka. Siapa suruh? Siapa suruh? Baik. Itu di Perak akibat daripada pentadbiran British. Dan kita lihat di Sabah bagaimana kesan pentadbiran British Sabah
SBUB. Ingat Sabah, SBUB, Sarawak, Keluarga Brooke. Okey. Di Sabah, pentadbiran SBUB ini telah menggugat kedudukan Mat Saleh sebagai pembesar di Hulu Sungai Sugut, dan dalam rundingan antara Mat Saleh dengan William Cowie, Mat Saleh sebenarnya dibenarkan mentadbir daerah Tambunan. Namun SBUB memungkiri janji dengan mengambil semula Tambunan. Nampak? Kita dah belajar itu kan. Okey, mengambil semula Tambunan. Ini bukan buruk siku lagi dah. Ini buruk lutut. Lutut bang. Ini buruk lutut. Dah bagi ambil balik. Nampak tak? Buruk perangai. Jadi tindakan ini yang telah mencabar kuasa dan kewibawaan Mat Saleh. Mentang-mentang aku ni orang Sabah, kau main-mainkan aku je. Kau dah bagi Tambunan kat aku untuk berkuasa, sekarang kau ambil balik. Wah, ini sudah melampau. Nampak? Punyalah buruk perangai kan. Jadi ingat, dah bagi, okey, terus bagi. Jangan ambil balik. Tu buruk siku namanya. Jangan buat macam tu. Ya, betul. Enggak ada akhlak, betul. Jadi itu di Sabah. Ini semua akibat pentadbiran British ni. Di Terengganu kita lihat pelantikan penasihat British. Okey, di Kuala Terengganu dan penolong penasihat British di Besut dan Kemaman. Okey, penasihat-penasihat ini telah mencabar kuasa sultan dan pembesar di Terengganu. So, hubungan luar negeri pun telah ditetapkan oleh British. Maknanya, Sultan Terengganu dan para pembesarnya hilang kuasa. Sebab apa? British telah menetapkan segala-galanya. Habislah. Tak gunalah ada jawatan. Tak guna kamu jadi pengawas. Contohnya, tak guna kamu jadi pengawas, tapi kamu duduk dalam kelas tak pernah dipanggil untuk bertugas. Agak-agak kamu apa kamu rasa? Kamu pengawas ni, pakai baju pengawas, tapi tak pernah dipanggil untuk menjalankan segala tugas-tugas pengawas. Rasa macam disrespected. Rasa macam tak dihormati. Tak dapat rehat awal. Okey, kamu macam rakyat biasa je, padahal pakaian kamu biasa je. Okey, kamu biasa pula. Pakaian kamu macam pengawas. Tapi kamu duduk dalam kelas sama-sama dengan para pelajar, kawan-kawan kamu, tak ada pun dipanggil untuk bertugas. Tak ada pun dipanggil untuk makan. Makan awal, rehat awal ke, tak ada. Jadi kamu rasa apa? Mesti kamu rasa macam, aku ni pengawas ke tak pengawas? Tak pernah dipanggil pun. Nampak? Betul. Rasa dikhianati. Itulah rasa seperti mana para pembesar kita yang kehilangan kuasa. Ya, rasa tertipu. Rasa nak balik, malu. Malu pakai baju pengawas. Tapi tak ada tugas. Tak pernah dipanggil. Malu tak? Jadi kamu rasa apa? Nak balik besok nak pakai baju biasalah. Kan? Sebab apa? Malu. Malu pakai baju. Kan? Betul? Itulah perasaannya bila para pembesar ni ada kuasa tapi tak ada, okey, ada jawatan tapi tak ada kuasa. Itulah dia kan. Itu di Terengganu. Nampak tak? Biasa jadi best. Okey. Baik. Begitu juga di Kelantan kita lihat di Kelantan pembentukan jajahan dan pelantikan ketua jajahan. Arnab masuk lambat. Memang dia masuk lambat. Dah nama Arnab. Macam itulah. Arnab dengan kura-kura pun kalah. Memanglah Arnab masuk lambat. Okay. Hai Arnab. Okay, baik. Kita lihat di sini. Pembentukan. It's okay Lan. Alah, gurau je Lan. Okay. Baik. Pembentukan jajahan dan pelantikan ketua jajahan sebagai pentadbir telah mengambil alih kuasa pembesar. Pusat pentadbiran jajahan Pasir Putih dulu telah dipindahkan dari Jeram ke Pasir Putih. Engku besar Jeram diberi jawatan yang rendah iaitu Tok Kueng Muda. Beliau ni kehilangan kuasa, kewibawaan dan keistimewaan. Sebab itu bila pelantikan para pembesar ini menyebabkan Engku besar dan Tok Janggut hilang kuasa, mereka bersatu menentang pentadbiran baharu yang diperkenalkan oleh British. Ya Adam. Ya Adam. Okay. Jadi maknanya semua yang berlaku di negeri-negeri ini, kerana apa?
kerana British telah menguasai pentadbiran. Secara umumnya, bila British kuasai pentadbiran, maka hilanglah kuasa pembesar, hilanglah kuasa sultan, hilanglah kuasa mengutip cukai, okey, dan hilanglah, ada yang hilang kawasan. Hai, ya. Okey, kenapa perintah? Okey, kerana British minta kaki. Okey. Baik, soalan Adam Mikael. Bagus soalan Adam Mikael, iaitu apakah maksud kewibawaan? Baik, ada sesiapa yang tahu apa maksud kewibawaan? Okey. Baik. Kewibawaan ni, okey, untuk Adam Mikael. Kewibawaan ini maknanya adalah kekuasaan ataupun keupayaan untuk berkuasa. Contohnya, ni contoh. Contohnya, kamu kan, semua ramai-ramai kata apa? Kami rasa, kami rasa Cikgu Rafi berwibawa untuk menjadi Perdana Menteri. Contoh. Jadi kamu rasa Cikgu Rafi berwibawa untuk jadi Perdana Menteri. Maknanya apa? Kamu rasa berwibawa itu ialah macam layak, mampu. Yes, mampu berkuasa. Yes. Itu maksud berwibawa. So kalau kita tengok, kadang-kadang kan, kamu kat sekolah kalau kamu tengok para pengawas kan, ada para pengawas yang dia ni macam tak pengawas pun, macam bukan pengawas, tapi ada beberapa orang pelajar yang kamu tengok bila dia jadi pengawas kan, ush, dia ni memang layak jadi pengawas lah. Sebab dia ada berwibawa, dia macam layak, dia macam ada kuasa, ada suitable betul dengan dia, layak betul dia jadi pengawas. Perasan tak? Ada aura, ada macam wah. So itu dipanggil kewibawaan. Kan? So itu ada yang pengawas jadi pengawas kena paksa kan. Wibawa tu maknanya kita kata layak dan mampu untuk memperoleh kuasa. Jadi bila layak dan mampu untuk memperoleh kuasa, orang lain tengok, ush, berwibawalah dia ni, okey, untuk membawa kuasa itu. Berwibawalah dia ni untuk menjalankan kuasa dia. Jadi itulah berwibawa. Okey, saya kena paksa, kalau tak, mak tak kasih makan kek. Okey, so cikgu tahu ramai di kalangan para pelajar ini yang menjadi pengawas, betul? Ramai yang jadi prefect, betul? Jadi bagus. Okey, kalau jadi pengawas, jalankan tugas anda dengan sebaik-baiknya. Tapi cikgu tahu, okey? Tapi cikgu tahu ramai yang nak jadi pengawas, sebenarnya ramai yang pengawas ini susah nak jalankan tugas. Sebab apa? Tersepit antara kawan dengan arahan cikgu. Betul tak? Nak buat arahan tapi alamak ni kawan, kan? Kan kalau buat sekarang kawan Cikgu, kata apa? Nampak? Ya. saya rasa bersalah dekat semua orang sebenarnya. Sebab Sebab macam kalau kita orang macam bagi tahu cikgu, nanti dia orang kena dapat demerit tau. Macam nanti dia burukkan rekod dia orang. Kesian. Kamu kena jalankan tanggungjawab. Tapi itu bukan orang lain tu yang kamu nak tegur tu. Itu adalah kawan kamu sendiri. Kan? Nanti kan kalau kamu ambil nama dia sekarang, susah dia satu hal. Kemudian nanti kan kamu pula yang akan mendapat nama buruk. Yes. Tak sampai hati, betul. Kan. Jadi macam aduh, macam mana ni? Tapi untuk kawan-kawan, okey, buruk rekod dia orang. Yes. So kepada dia macam ni. Kepada para pelajar yang menjadi pengawas, cikgu nasihatkan satu je, begini. Kita kalau boleh berada di tengah-tengah. Kita nak jalankan tugas, tetapi kita nak juga supaya kita tak nak hilang kawan. So cara yang paling baik apa tahu? Iaitu bila kawan buat salah, tak perlu terus report. Iaitu apa yang kamu buat? Nasihatkan dia, warningkan dia, dan ingatkan dia bahawa kau janganlah buat aku sampai aku nak tulis nama kau. Kan, come on lah, kau kan kawan aku. Tolonglah jangan buat macam ni. Nanti aku terpaksa tulis nama kau. Sian, tolonglah. Nampak tak? Budi bicara. Gunakan budi bicara. Jangan terus hukum. Okey, ingat budi bicara dulu. Jangan terus hukum. Yes.
Betul, okey. Itulah sebenarnya okey fungsi pengawas seperti kamu. Ingat jangan tahu nak hukum aja, jangan. Jangan. Nasihat dulu. Okey. Baik. Kita sambung. Okey. Selalu mengadu. Kat asrama lain ni. Hujung minggu kita aku okey, baik. So itulah yang berlaku. So ambil pengajaran Baik. Kita lihat perundangan tempatan. Okey. Tadi kita lihat berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kesan terhadap kuasa pemerintahan, kesan terhadap pentadbiran tempatan. Itu satu. Kemudian kesan pentadbiran British terhadap undang-undang tempatan. Iaitu kalau kita lihat di sini, undang-undang tempatan pun British mencabar tau. Iaitu kalau kita lihat, contohnya di Nanning, okey, iaitu undang-undang barat diperkenalkan oleh British di Nanning. Dan tindakan ini telah mencabar kuasa penghakiman. Sebab Dul Said ni dulu di Nanning, dia ada kuasa untuk menghakimi. Dia jadi ketua hakim. Dia ni jadi ketua hakim bagi segala masalah di Nanning. Tapi barat, okey, British bawa undang-undang dia dan ini telah mencabar kuasa hakim Dul Said. So Dul Said tidak boleh lagi menjadi hakim. Dan ini telah menjejaskan sistem perundangan Nanning yang berlandaskan adat perpatih. Sebab British tak ambil pot pasal adat tau. British tak ambil pot pasal adat. Dia tak nak tahu. Yang dia tahu, okey, hukuman ni, undang-undang ni mesti hukuman dia macam ni. Mesti hukuman dia macam ni. Ikut undang-undang British. Come on. Engkau sekarang di Negeri Sembilan, di Nanning. Kami ikut adat perpatih. Kau kena ikut. Kau kena faham. Yang kau tak faham apa pasal. Nampak? Dia nak ikut kepala dia juga. Kita kalau kawasan adat pepatih kena hormat adat pepatih. Betul Anas? Anas Zainal, cikgu tahu. Dia adalah orang Negeri Sembilan. Betul Anas Adat Betul-betul. pepatih. Okay. Jadi kena hormat adat pepatih tu. Ini tak main langgar je. Itu terjejas. Pendatang buat cara pendatang. Betul Imanina? Di Perak pun sama. Okey, pembinaan balai polis dan pelantikan Kapten Speedy sebagai penolong residen di Larut menyebabkan apa tahu, Menteri Ngah Ibrahim yang menjadi kita kata sebagai pemerintah di Larut kehilangan kuasa mentadbir kerana beliau diminta untuk mengikut nasihat Kapten Speedy. Kan? Kita sekarang ni, ini kawasan aku. Kenapa aku kena ikut cakap dia? Dia ni orang putih. Tak tahu apa-apa. Tiada consideration langsung. Nampak tak? Melampau. Ni memang melampau. Kan? Mana keris aku tadi? Mau aku tikam dia ni kan. Nampak? Okey. Baik. Betul? Dan juga di Pahang. Kita lihat di Pahang ya. Konflik antara Datuk Bahaman dengan British menjadi serius apabila British mendirikan balai polis di Lubuk Terua. Lubuk Terua ni kawasan Datuk Bahaman. Kenapa British nak letak balai polis kat sini? Biar Datuk Bahaman yang memerintah. Kenapa British yang beria-ia nak letak balai polis? Nampak? Tindakan British ini menyebabkan kedudukan Datuk Bahaman sebagai penguasa undang-undang telah terjejas. Halo, kalau berlaku jenayah kat kawasan Lubuk Terua tu, British boleh tangkap, bagilah kepada Datuk Bahaman biar dia settle. Yang kau nak settlekan sangat apa hal? Yang kau nak letak balai polis apa hal? Kan? Ni kes durian tu. Kes durian, dusun-dusun durian tu yang dah lama tu. Yang apa, durian Musang King apa semua tu kan. Tolong settlekan. Kalau kau hebat sangatlah British. Tiba-tiba Okey. Tiba-tiba masuk kes durian kes durian di Pahang tu kan. Nampak. Jadi tapi memang tapi memang sebab tu cikgu bagi tahu apa tahu, iaitu Datuk Bahaman kan yang paling gangster. Iaitu British bina balai polis di Lubuk Terua. Datuk Bahaman serang balai polis. Power dia. Another level. Kau nak kira sekarang ni kan,
tu dragon ke, shark ke kan, itu apa ajib ke apa semua kan, itu pun tak pernah serang balai polis. Kan. Lulang Sin dia Diorang mati. nak buat janji je. Gaduh jangan Ah, beritahu polis. Gaduh jangan beritahu polis. Ini Datuk Bahman serang balai polis. Lagi gangster daripada gangster sekarang. Kan? Yes, kenapa gangster termasyhur. Kenapa dia nak buat balai polis? Sebab dia nak ambil kuasa perundangan tu. British nak ambil kuasa perundangan supaya dia tak nak bagi Datuk Bahman berkuasa di situ. Mau tak Datuk Bahman marah? Kan, tempat aku, engkau pula nak letakkan undang-undang kau. Ikut undang-undang aku. Semua rakyat dah suka dengan undang-undang aku. Kenapa nak ikut undang-undang kau? Kau siapa? Kan? Undang-undang kau sesuai dekat Manchester ke, dekat Leicester ke, dekat Brooklyn ke, dekat Liverpool ke, kat sana. Pergi buat kat sana. Jangan buat dekat Lubuk Terua ni. Jangan buat kat Temerloh ni. Salah tempat. Nampak tak? Itu perbezaan dia. Okey. Namun tapi segan nak bagi tahulah. Cikgu segan nak bagi tahu. Okey. Kita duk marah-marah British kan. Kita duk marah-marah British. Tapi bila malam tadi ramai pula tengok bola kan, England lawan Denmark. Sudahnya bila England menang, ye. Halo, itu penjajah tau. Bekas penjajah negara kita. Nak sokong lagi ke? Manalah korang ni. Okey. Kan. Okey. Status penuh beratur ya. Ya. Hipokrit betul. Kita ada mahkamah sebab undang-undang barat ni ke? Ya, betul. Betul Iskandar. Betul. Keeper Denmark kesian cikgu. Nak buat macam mana kan? Itu yang kelakar. Betul. Okey, Wuskop memang betul. Okey, British menjajah negara kita. Kemudian British menjajah negara kita. Lepas tu British balik. Kan? Kita dah marah-marah British. Kemudian British siapa? Buat sukan Commonwealth untuk negara-negara yang pernah dijajah. Kan? Dikumpulkan satu tempat. Siap kumpul salam. Minta maaf lah aku pernah jajah kau dulu. Minta maaf aku pernah jajah dulu Minta maaf Jom kita bersukan. Kau rasa? Jom kita lumba lari. Jom kita main bola. Kan? Kan? Okay. So macam kan? Fadil. Nampak tak? Confused kejap kan? Kita pun confused. Kan? Kita nak marah ke nak bangga ni tak faham. Nak marah ke nak bangga ni tak faham. So nampak tak? Hey, sabar je lah British ni kan. Itulah pasal tak faham kita. Baik. Itu dari segi perundangan tempatan. Nampak? Jom main set-set British. Aku je yang saya kudu diam. Okey, betul tu. Kita lihat seterusnya. Iaitu daripada segi keuangan tempatan. Di Perak. British campur tangan dalam keuangan tempatan di mana di Perak pembatalan pajakan, pungutan cukai dan larangan mengutip cukai oleh J.W.W. Birch di Kuala Sungai Perak. Tindakan ini telah menyebabkan Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim, Pembesar Perak, semua hilang sumber pendapatan mereka. Okey, kerana apa? Kerana Birch telah mengutip semua cukai dan menjadikan pendapatan dia. Memanglah dia marah sebab hilang pendapatan. Macam situasi negara kita sekarang ni. Apabila diperintah untuk lockdown 2 minggu okey lagi, masuk 4 minggu, masuk 6 minggu, halo, kami ni rakyat ni, kami nak bekerja, nak cari pendapatan, engkau orang suruh kami lockdown, kami tak ada pendapatan, macam mana? Kami nak makan macam mana ni? Nampak tak? Lama-lama rakyat pun akan marah, betul tak? Samalah macam ni. Iaitu apabila dilarang untuk mengutip cukai, Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim dan Pembesar Perak tak ada pendapatan lagi, macam mana nak hidup? Of course lah dia orang akan marah. So para pemimpin sekarang yang berada dalam pemerintahan kita sekarang ini, tolonglah dengar cakap rakyat ini, tolonglah. Tolonglah.
Tolong dengar cakap rakyat ni, bantu rakyat ni yang dah ada yang bunuh diri, dah ada yang tak makan, dah ada naikkan bendera putih. Kami bukan bergurau, kami betul-betul susah ni. Tolong dengar. Kalau tak nak dengar, turunlah, biar kami pula yang perintah. Setuju dulu dengar suara rakyat ke cikgu? Dulu ya. Dulu ya. Ya. Ya, betul Hairul Sani. Ya, betul. Betul Aidil Khan. Cikgu bukan nak menyemai kebencian. Cikgu bukan nak menyemai kebencian. Tetapi cikgu ni cikgu sejarah. Cikgu nak memberikan kamu semua kesedaran tentang situasi semasa. Supaya kita sensitif. Kita ni rakyat Malaysia. Kan? Betul cikgu. Cubit tangan kanan. Kan? Lutut kiri terasa. Boy. Peribahasa lain macam tu. Cubit tangan kanan, okey, lutut kiri terasa. Ambil kau. Cikgu. Cikgu. Ya. Yeah. Dekat rumah saya kan, ada tingkat 6 ni kan. Lelaki Cina ni cuba bunuh diri. Dia turun bangunan sebab masalah kewangan. Betul. Nampak tak? Masalah kewangan ni sangat-sangat memberi tekanan. Jadi cikgu harap kepada para pelajar cikgu ini, kalau ada keluarga kamu, mak bapak kamu yang dalam keadaan tekanan keuangan, tolong jangan pressure diorang lagi dengan minta yang bukan-bukan. Okey, gunakan je apa yang ada dulu. Ya, jangan pressure mak bapak kamu. Mak bapak kamu sebenarnya tengah stres juga untuk mencari sumber keuangan. So jangan minta makan best-best ke, okey, jangan. Okey. So cikgu harap kamu fahamlah ya. Kalau betul-betul tak ada kesusahan sampai memerlukan tak ada duit makan ke apa ke kan, okey, boleh maklumkan kepada cikgu, insya-Allah cikgu akan bantu sedaya upaya cikgu mana yang boleh. Okey? Okey. Jadi okey. Betul Imanina. Okey, kita anak-anak, kita kena faham kesusahan ibu bapa kita ya. Jangan minta bukan-bukan. Okey, kita kena faham ya. Alright. So bagus para pelajar cikgu. Okey. Baik. Kita lihat di Pahang pula. Di Pahang ini, okey, kalau kita lihat, okey, pengenalan jawatan pegawai magistrate dan pemungut hasil ini menyebabkan kita tahu bahawa Datuk Bahaman dan para pembesar lain di Semantan tidak dibenarkan memungut cukai. Tetapi British telah menawarkan allowance bulanan tapi sangat kecil. Datuk Bahaman ditawarkan allowance RM70 sebulan. Kamu tahu tak RM70 sebulan ni berapa? RM70 sebulan ni dulu sebenarnya samalah macam RM700. RM700 sebulan. RM700 nak makan apa? Nak makan apa? Nampak tak? Jadi sikit sangat. Jadi sebab itu pembesar Pahang tak puas hati dengan allowance tersebut. Dan membantah, okey, tidak akan mematuhi keputusan Majlis Mesyuarat Negeri. Betul. Kena zaman sekarang Zaman sekarang sebulan pun dah lebih 1,000. Minyak kelapa sawit tu, minyak masak tu sekarang sebotol pun RM32. Minyak baru. Belum nak beli ayam, nak beli apa lagi, minyak baru. Nampak tak? Cikgu. Tu tak masuk kedai mamak lagi. Sekarang ni beli ayam goreng dah RM7. Beli ayam goreng RM7. Kan? Diingat tak RM7. Termasuk air, termasuk air cikgu. Dia ais dah RM3 dah. Kan? Dia ingat apa? Dia ingat kedai mamak tu kedai apa? Restoran kafe, kayangan bistro style tu. Pijak kan kamu tahu? Nampak? Air kosong pun 30 sen kadang-kadang. Air kosong 30 sen. Rasanya macam sejarah berulang lagi. Maknanya apa? Rasanya sejarah berulang lagi. Mau dia mengamuk ni kan? Kan hang jebat akan mengamuk, akan ku amuk satu Melaka ini berbandi darah. Kerana apa? Marah sangatlah kan. Ya. Cikgu buka kelas. Ya. Duduk kena bayar tak cikgu? Saya jadi dosaid. Ya. Ya. Ya, betul. Betul. Kalau ada kawan-kawan, betul kepada kamu ada kawan-kawan yang tak sedar tentang sejarah ni semua, suruh dia orang masuk kelas cikgu.
Memang cikgu basuh cukup-cukup. Basuh cukup-cukup. Dah rekomen dah cikgu. Ya. Dosa itu boleh. Okey. So itu berkaitan dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh British. Dan okey, kita kena apa tahu? Bagaimana rakyat dulu terseksa, masyarakat Melayu dulu terseksa dengan pemerintahan British. Cikgu rasa sama dengan macam mana terseksanya rakyat Malaysia sekarang ini akibat lockdown dan COVID-19 dan sebagainya ini. Jadi tak tahu nak cakap apalah kan. Sampai betul macam kes Fariba di mana di flat dia sendiri ada orang nak terjun. Nampak tak? Ini bukan main-main, ini real. Ya, cikgu jebat kena tikam tapi masih lagi boleh jalan-jalan dekat Melaka. Boleh. Hairun Sani, ya. Jebat kena tikam tapi masih lagi boleh jalan-jalan dekat Melaka. Dia bunuh semua orang apa semua kan. Dia mengamuk. Dia marahkan Sultan Melaka. Nampak tak? Ya, okey. Baik. So itu cerita tentang apa? Iaitu tentang kesan pentadbiran Barat terhadap negeri-negeri ini dari sudut keuangan, dari sudut pentadbiran, dari sudut undang-undang. British ni melampau sungguh. Kan? Still nak sokong England, tak payah. Nak sokong England dalam Euro 2021 tu, tak payah. Kan? Okey, terus terang saya cakap tak payah. Kan? Okey. Baik. Jadi kita lihat akibat daripada pentadbiran British ini, apakah kesan dia terhadap kehidupan masyarakat? Nampak ni. Kesengsaraan kepada rakyat. Rakyat sengsara. British telah perkenalkan pelbagai jenis cukai ke atas tanah, hasil hutan, tumbuh-tumbuhan. Malah Majlis Mesyuarat Negeri di Kelantan pernah mengeluarkan perisytiharan sistem pungutan cukai baharu yang dikuatkuasakan pada 1 Januari 1915. Tindakan ini telah menjejaskan kehidupan penduduk tempatan. Apakah cukai yang dikenakan di Pasir Putih di Kelantan? Iaitu kalau kita lihat sebelum ini contoh sebelum pentadbiran British, kutipan cukai, maknanya orang pembesar Melayu kutip cukai berdasarkan jumlah keluaran aja. Berapa banyak yang dikeluarkan, itulah yang dikutip. Jika hasil tanaman sedikit, cukai yang dikenakan pun rendah. Dan tanah yang tidak diusahakan, maknanya tak diusahakan untuk sebarang pertanian dan tanaman, akan dikecualikan daripada cukai. Nampak tak? Betapa bertolak ansurnya para pembesar dulu. Datang saja British, kita tengok setiap penduduk mesti melaporkan jumlah keluasan sawah padi yang dimiliki. Kemudian tanah yang mempunyai keluasan 400 depa. So depa, satu depa, satu depa, dua depa, tiga depa, satu depa macam tu. Keluasan 400 depa dikenakan cukai 3 kupang setahun. Dan semua pemilik tanah, tidak kiralah tanah tu ada pertanian ke tak ada ke, wajib membayar cukai. Nampak tak? British semata-mata nak kutip cukai. Untuk apa? Keuntungan diri mereka sendiri. Dia tak fikir orang-orang kampung tu tak makan ke, tak ada duit ke. Yang penting kau punya tanah kau bayar. Wajib bayar cukai. Nampak tak? Dia orang-orang macam ni memang patut kena makan kaki saiz 7. Bukan makan kasut lagi dah. Makan kaki saiz 7. Tak faham ke? Orang tempatan ni petani kot. Petani kot. Nak dipaksa bayar cukai. Apa kau ni? Kau ni kenapa? Kau geram-geram. Tak, bukan marah korang. Bukan marah korang. Marah. Nampak tak? Kedatangan British ni. Harap Itali kalahkan England. Yes. Harap Itali kalahkan England. Biar padan mukanya. Okay. Jadi itu cukai yang dikenakan kepada para petani di Pasir Putih. Kesengsaraan. Rakyat sengsara. Kemudian yang kedua, masalah bayar cukai. Dahlah kena cukai. Ya, kita lihat masalah membayar cukai. Ya, penduduk Pasir Putih ni, Kelantan ni, hadapi masalah untuk membayar cukai. Sebab pejabat bayaran cukai terletak jauh dari tempat tinggal mereka. Diorang ni kenakan cukai.
Kemudian British kata apa? Nak bayar cukai, bayar kat pejabat. Ini orang kampung, suruh bayar dekat bandar. Bandar tu kau ingat dekat. Dulu mana ada kenderaan, yang ada pun habis kuat pun basikal. Kau nak suruh orang kampung naik basikal sampai ke bandar berkilometer semata-mata nak bayar kau punya cukai. Kau apa masalah kau? Kan? Nampak tak kat sini? Kemudian pula, At least datanglah mai ambil kan daripada sebab kita orang pergi kan. Ya. Jahat ke? Lepas tu korang tengok bayaran cukai pula hanya boleh dijelaskan semasa waktu pejabat. Okey, semasa waktu pejabat. Hello. Engkau ingat orang kampung tu pakai jam ke nak tahu kau punya pejabat waktu kau apa? Otak mana otak? Otak mana? Otak mana? Nak suruh orang kampung bayar time waktu pejabat. Apa cerita? Kan? Orang kampung kalau ada jam tu memang kaya lah. Orang kampung mana ada jam? Aduh, kau kan. Itulah. Yang geramnya lagi, kan? Okey, penduduk yang enggan membayar cukai akan ditangkap dan didenda. Kau nampak? Kau tak fikir orang kampung tu nak pergi bayar kat tempat kau sekiranya jauh, lepas tu kena ikut office hour, lepas tu kan dengan kesusahan itu dia orang tak sempat nak bayar, kau tangkap dia. Kau denda lagi dia. Kau memang nak ketikam Kau memang nak ketikam nampak? Ini kalau dapat ni memang tikam. Setuju cikgu, setuju. Kan? Tikam je lah kan, memang. Dan keadaan inilah menyebabkan penduduk tak puas hati. Dan inilah yang telah menyebabkan mereka membenci pentadbiran British. Memang patut. Memang patut. Kan? Menyusahkan. Nampak tak? Kemudian bercanggah dengan nilai tempatan. Dahsyat betul Anas. Kalau England menang kita serang dia orang. Wah, kan? Hebat kau. Okey. Kita lihat di sini British memperkenalkan amalan pentadbiran yang bertentangan dengan nilai kehidupan penduduk tempatan. Contoh, penduduk Terengganu. Penduduk Terengganu, contohnya macam kat sini Syarul. Syarul dah Syarul. Syarul penduduk Terengganu kat sini kan. Syarul. Penduduk Terengganu dikehendaki Syarul. Ya, Syarul. Hai Syarul. Okey. So, penduduk Terengganu ini dikehendaki mendapatkan surat kebenaran sebelum mengambil hasil hutan, membuka tanah untuk pertempatan ataupun untuk berhuma. Berhuma ni maknanya bercucuk tanam padi huma. Maknanya apa? Penduduk Terengganu sebelum dia membersihkan hutan ke, nak ambil masuk hutan ambil menangkap burung ke ataupun menangkap ayam hutan ke, okey, ataupun juga untuk membersihkan kawasan bagi bercucuk tanam ke kan. Sebelum mulakan kena minta surat kebenaran daripada British. Hai. Kan? Dulu tanah ni semua sultan punya. Kami minta dengan sultan je atau minta dengan pembesar. Engkau ni siapa? Engkau bukan tuan punya tanah. Apa pasal kami kena minta dengan kau? Masalah kau. Kami minta dengan kau pula. Apa hal? Kena minta surat kebenaran pula. Itu satu masalah. Dan mereka juga para penduduk ni harus membayar cukai di pejabat tanah. Bayar cukai. Jika gagal membayarnya, mereka akan didenda. Dan jika gagal bayar denda, akan dipenjara. Sabar Nana. Sabar. Jangan marahkan laptop tu. Laptop tu kau nak sambung belajar. Jangan. Okey. Jangan. Nanti tak boleh masuk kelas cikgu. Cikgu, saya pun macam tengah steady dengan iPad saya ni cikgu. Jangan. Ya, sabar. Sikit lagi nak balik. Sikit lagi. Tengah chill. Chill. Sabar. Sabar. Jangan. Sama juga macam Terengganu dengan Kelantan. Okey. Iaitu Terengganu dia orang kena bayar cukai dekat pejabat tanah. Tak bayar akan didenda. Tak boleh bayar denda, engkau akan dipenjara. Ini semua telah memberi tekanan kepada penduduk tempatan. Itu yang dia orang mengamuk tu. Seperti Haji Abdul Rahman Limbung, seperti Tok Janggut. Mana boleh, kita tak boleh biarkan. Nampak tak? Jadi inilah perkara-perkara yang telah menyebabkan penentangan.
Perubahan-perubahan yang berlaku ni menyebabkan penentangan. Sabar je lah. Urut ada masing-masing. Tarik nafas. Sabar. Sabar. Kan kalau ikut hati, habis dengan laptop dengan PC ni terbang pijak. Geram. Sabar. Istighfar banyak-banyak. Okey. Pen merah. Okey, sabar. Alright. So, itu yang berlaku di tanah Melayu. Betul, Syed Mahal. Okey. Itu yang berlaku tanah Melayu. Bagaimana pula dengan masyarakat Sabah dengan Sarawak? Adakah sama nasibnya seperti di tanah Melayu? So kalau kita lihat kesan terhadap masyarakat Sarawak pada 1894, pegawai Brooke ini yang bertugas di Simanggang iaitu DJS Bailey mengenakan cukai ke atas orang Iban di Ulu Batang Lupar. Nampak? Beliau mengeluarkan arahan untuk memusnahkan rumah panjang yang dibina di kawasan sempadan Sarawak dengan kawasan Belanda di Kalimantan. Suruh musnahkan rumah panjang, kita orang mana nak tinggal? Orang-orang Iban tu mana nak tinggal dia? Otak mana dia? Orang Iban pun membantah paksaan berpindah ke pertempatan sepanjang Sungai Utama. Sebab apa? Okey, dia orang bantah. Kami tak nak pindah. Sebab apa? Ini akan menjejaskan kegiatan tanaman pindah mereka. Orang Iban, kalau di rumah panjang, kawasan belakang-belakang rumah ni biasanya ada bukit bukau tau. Kat bukit-bukit itulah dia orang akan ada bercucuk tanam. Kalau disuruh pindah tempat lain, habis kawasan tanaman kami ni macam mana? Tanaman kami ni macam mana? Ni mana ni? Ini letak kat lutut ke? Ini letak kat lutut. Itu British. Nampak? Okey, baik. So ada yang tanya, cikgu, Belanda ke British masa ni? Okey. Harus diingat, okey, kawasan Sarawak ialah kawasan pemerintahan Brooke. Ingat Brooke. Tetapi sempadan, kan kita tahu bahawa Sarawak tu dekat bawah tu ada Kalimantan. Betul? Kalimantan tu kan Indonesia sekarang. Dulu Kalimantan tu adalah di bawah Belanda. Jadi di tepi-tepi sempadan tu ada sungai. So sungai itu orang Iban tu banyak duduk kat situ. So keluarga Brooke ni ataupun Brooke ni mengarahkan supaya orang-orang Iban di Sarawak tu di sempadan itu pindah. Okey, sepanjang kawasan sempadan antara Sarawak dengan Kalimantan. Sebab Kalimantan tu kawasan Belanda. British dengan Belanda lagi kejam. Belanda memang bunuh dan memburu raja-raja depan mata dan tarik keluar. Lagi kejam. Tapi British okeylah. Tapi British pun dia banyak menipu. Ada sifat demokrasi sikit. Tapi British masalahnya banyak menipu. Buruk siku. Macam ular, cikgu. Macam ular. Ya betul. Sebab itu Dia Belanda makan slow and steady. Belanda, sebab tu kalau kamu lihat Belanda, okey, dia bunuh keturunan raja ni semua. Sebab itu Indonesia sampai sekarang mana ada raja? Tak ada. Raja-raja semua habis dah, dihalau, dah dibunuh pun semua. British kat Malaysia ni, kat tanah Melayu, nasib baik British. Sebab apa tahu? Raja-raja masih ada. Belanda dah tak ada. Belanda dah tak ada. Kalau kita lihat Indonesia, raja pun dah tak ada, tak wujud. Telah dihapuskan. Nampak? Jadi itulah nasib baiklah kita di bawah British. Tapi masalahnya British punya perangai macam ni lah. British punya perangai. Cemeh aku tengok aku. Kan? Kita tengok. Semasa memasuki sempadan dari kawasan pentadbiran Belanda, okey, barang-barang yang dibawa oleh penduduk tempatan seperti tempayan, orang-orang Iban lah, bawa barang seperti tempayan dan tembaga akan dirampas oleh pegawai bertugas. Sebab apa? Gagal membayar cukai. Dan akan dikenakan denda sebanyak 10 kati. RM7.20 lah tu. Sepatutnya barang-barang mewah orang Iban ini tidak perlu dikenakan cukai. Dan cukai biasanya hanya dipungut di pusat pungutan di hilir sungai. Maknanya kesimpulannya, barang-barang itu sepatutnya tidak dicukai. Tapi Brooke kenakan syarat untuk benda-benda semua itu dicukai.
Nampak tak? Untuk kepentingan keuntungan grup. Kenapa British perangai sama tak kiralah British Tanah Melayu ke, okey, Brooke di Sarawak ke, atau SBUB di Sabah ke, perangai sama. Buruk. Buruk. Kan? Suka ambil harta orang. Kan? Lepas tu mengenakan tekanan. Lepas tu mengenakan apa kita kata sebagai ketekanan dan juga memberikan stres kepada para penduduk. Mengenakan cukai lah apa semua. Jangan marah kalau kami mengamuk. Jangan marah kalau kami mengamuk. Sebab itu Rentap dah mengamuk. Kemudian Syarimah Sahur mengamuk. Tok Datuk Bahaman. Apa dan muka? Apa dan muka? Siapa suruh? Usik lagi. Sarang tebuan jangan dijolok. Ingat tu. Geram. Itu di Sarawak. Di Sabah bagaimana pula? Kita lihat kesan terhadap masyarakat Sabah dengan pentadbiran British. SBUB sama juga. Perkenalkan pelbagai jenis cukai yang membebankan penduduk tempatan. SBUB menindas orang murut di Sabah. Mereka dilarang untuk membuka tanah baharu untuk pertanian, pertanian pindah ataupun juga untuk penempatan. Ini menyebabkan orang murut kekurangan bekalan beras untuk makan. Engkau tak bagi kita orang buka tanah baru untuk tanaman, kami nak makan apa? Orang murut membantah. Tu orang murut. Malah ini paling geram, dengar Orang murut dikenakan bayaran menyukat tanah untuk menentukan sempadan. Nak buat sempadan tanah-tanah kan? Okey, mari sini. Okey, British kata, SBB kata, mari sini aku kira. Dan kena ada bayaran Tapi paling geram kenapa SBB melarang buka tanah? Kerana SBB nak gunakan tanah tu untuk pertanian mereka. Untuk pertanian mereka. Nampak tak? Jadi SBB utamakan diorang dulu. SBB tak utamakan penduduk tempatan dulu. Padahal siapa yang duduk dulu? Penduduk tempatan kan? Yang kau sibuk-sibuk kenapa? Pergilah cari tempat lain. Nampak? Itu satu. Kemudian yang kedua, cikgu rasa paling patut kita marah. Suami isteri suami isteri orang murut dipaksa tinggal berasingan. Suami isteri terpaksa tinggal berasingan dan dipisahkan oleh aliran sungai. Setiap kali mereka ingin berjumpa, mereka dikenakan $1 denda. Ini memang SBB nak kena pijak. Dah suami isteri duduk satu rumah, kemudian dipisahkan, yang suami duduk seberang sungai, yang isteri duduk seberang sungai, tengah-tengah ni sungai. Kemudian kalau suami nak pergi jumpa, isteri atau anak bini nak jumpa, kena bayar $1 dekat sempadan itu. Kena bayar $1 baru boleh cross. Halo, itu suami isteri kot yang kau pergi charge macam tu, kenapa? Apa masalah kau ni? Apa masalah kau? Kan? Kau charge macam tu. Jahatnya. Nampak? Dia fikir sempadan apa? Yang bujang memang bujang lah kan? Nampak tak? Suami isteri dipisahkan, nak jumpa kena bayar. Kau apa hal? Itu suami isteri kot. Kan? Kena bayar $1 pula tu. See? Memang patutlah Sabah kan? Memang patutlah Mat Saleh menentang kau. Memang patutlah Mat Satur. Mat Satur tu menentang SBB. Memang patut. Kan? Cuba kita datang, kita jajah British pula. Kita buat macam tu. Kan? Kita pisahkan suami isteri dia, kan? Kau duduk rumah sana, kau duduk rumah sini. Ni jalan raya. Kau nak jumpa kan? Mari sini bayar. Kau rasa? Pada muka kau. Tapi charge RM10. Charge 10. Kita tak main dolar, kita main pound sterling. Kau nak cross kan? Pound. Kena bayar pound sterling. Lepas tu mau divorce, yes. Kau buat kat murid macam tu, apa masalah kau? Kan? Kesian orang murid tu, satu keluarga kot. Kan? Mak kita ataupun bapak kita tak balik 10 hari, 5 hari cukup lah. Kita ni anak-anak dan mak akan tanya, bila abang kau nak balik? Itu baru 5 hari, 10 hari. Ini kan pula dipaksa berpisah. Kemudian setiap kali nak jumpa kena bayar $1. Kau apa masalah kau?
Nampak tak? Ya Allah. Kan? Okay. Tak payah. Ya, tak payah petang. Tak payah petang-petang tunggu balik office. Betul. Kita anak-anak kan. Tu petang-petang tunggu ayah balik. Bila ayah balik? Pagi dah jumpa. Petang tu, okay, nak jumpa. Mana ayah? Itu sehari je. Ini dipisahkan. Nak jumpa kena bayar. Kalau tak ada duit, jangan jumpa. Kalau tak ada duit, jangan jumpa. Kau tak tahu ke mak dengan ayah tu rindu ke apa semua kan? Ayah rindukan anak-anak. Otak pergi mana? Kan? Ya, betul. Sama juga Syed. Otak pergi mana? Nampak? Kan? Betul. Ayah nak kahwin dengan mak fikir senang ke? Itulah. Nampak tak? Jadi, kesimpulannya, okey, bagi tahu cikgu. Kesimpulannya, bagus tak? Patut tak kita biarkan negara kita dijajah oleh oleh orang-orang luar? Patut ke? Tak patut kan? Diorang akan sesuka hati. Diorang akan sesuka hati kawal hidup kita. Percayalah, kalau negara kita dijajah lagi, mereka akan buat seperti mana British buat pada kita. Percayalah. Dan kita tak ada kebebasan lagi. Percayalah. Sebab itu, cikgu pesan pada murid cikgu semua, okey, berhati-hati dengan unsur-unsur luar ini. Berhati-hati. Okey. Ya. Kan? Takkan jadi punya. Ya. Takkan jadi kalau kita bersatu. Kita mesti bersatu. Cara bersatu macam mana? Iaitu kalau ada kiri kanan jiran kita ni yang susah, tak cukup makan, tak ada makanan, kesusahan, bantu. Bantu. Kalau kamu tak mampu bantu, bagi tahu kepada orang yang boleh bantu. Okey, tuan, kat sana ada orang yang perlukan bantuan. Kamu dah bagi tahu tu pun itu satu bantuan. Ya, kamu dah bagi tahu pun satu bantuan. Kita jaga sama kita. Kita dah tak boleh harap para pemimpin kita jaga kita. Kita tak boleh harap. So, siapa nak jaga kita? Kita sesama kita. So, kalau macam cikgu nak jaga siapa? Cikgu jaga dulu, okay, para pelajar cikgu ni, yang 60 orang ni. Ini yang cikgu kena jaga. Dan kamu pula jaga adik-beradik dan jiran-jiran kamu. Yes. Itu yang kita mampu buat. Cikgu jaga korang. Korang pula jaga kawasan-kawasan korang. So, bermakna kita sama-sama jaga sama kita. Kan? Yes, betul. Kita tak mampu. Okey, tolong sikit-sikit. Tolong laporkan pun kesusahan orang pun, itu dah kira sebagai menolong. Cikgu nanti jadi PM, jangan lupa kita orang. Bila masa cikgu jadi PM. Okay. Yang ada mungkin PM tepi je. PM tepi PM tepi. Okey. Nak jadi PM. Okey. Okey. Setakat ni belum ada pencalonan lagi lah. Kalau ada yang mencalonkan tu, cikgu akan pertimbangkan. Tetapi seperti mana yang cikgu cakap, bahawa sebenarnya cikgu dah ada idea bagaimana untuk mentadbir negara. Kalau cikgu diberikan jawatan Perdana Menteri lah, cikgu dah ada idea. Okay, cikgu dah ada idea. Itu je. Alright. Pengalaman cikgu. Okay. Kan? Luar biasa. Cikgu dah ada idea lah kan. Apa idea cikgu? Kan cikgu cakap, benda pertama yang cikgu akan ubah ialah pendidikan. Pendidikan. Sebab apa? Sebab pendidikan dulu. Sebab pendidikan nak membentuk generasi akan datang. Budak sekolah rendah, darjah 1, darjah 3 sampai darjah 3, tak ada belajar maths semua. Tak ada. Okey, dia orang belajar apa? Belajar bahasa je. Belajar bahasa je. Untuk daripada darjah 1 sampai darjah 3. Belajar bahasa apa? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Cina. Kemudian, okey, sukan dan muzik. Dah, cukup. Nanti bila kita keluar, generasi tu keluar, boleh cakap BM, boleh cakap BI, boleh cakap Tamil, boleh cakap tu. Yes. Muzik tak tinggal sebab apa? Muzik itu cikgu. Jangan lupa, kita kena, macam saya dengar kat Japan kan, diorang waktu kecil-kecil tu kena belajar beradab semua. Yes. Pergi sekolah kena bergotong royong setiap hari. Yes, betul. Betul. Kita akan bentuk adab tu dulu.
Jumpa orang tua macam mana, kemudian ajar kalau dalam bas atau dalam kereta kan, dalam bas terutamanya kalau duduk dalam bas ataupun dalam train, apa yang kena buat, okey, cara-cara nak bersopan santun kalau nampak orang tua, okey, ajar supaya dia orang bangun, bagi tempat duduk kepada orang tua ataupun perempuan yang mengandung. So ajar adab tu dulu. Itu daripada darjah 1 sampai darjah 3. Itu plan cikgu. Okey. Kemudian baru darjah 4 sampai darjah 6 barulah belajar matematik dan sains sikit cukup. Sejarah tak perlu. Sejarah RBT, ASK tak ya dah. Nanti itu nanti dulu. Itu nanti dulu. Kemudian baru sekolah menengah barulah belajar perkara-perkara yang lain. Yes, belajar perkara lain. Dan satu hari 3 subjek je, jangan banyak-banyak. Mula kelas pukul 9 pagi. Okey. Mula kelas, okey, sekolah pukul 9 pagi. Dan permulaan setengah jam guru dengan pelajar semua akan kita buat apa? Exercise, iaitu apa? Dancing beramai-ramai. Okey, dancing. Joget Melayu ke apa, zapin ke kan, untuk exercise. Untuk exercise. Kemudian baru masuk kelas. Itu plan cikgu lah. Kalau cikgu jadi PM, pendidikan dulu diutamakan. Yes. Okay. Dan untuk para menteri, kalau kamu rasa macam ada nak jadi menteri kan, cikgu punya plan apa tahu? Kalau siapa-siapa yang jadi menteri, okay, menteri-menteri tak dibenarkan duduk rumah besar-besar. Menteri tak dibenarkan duduk rumah besar. Menteri kena duduk habis kuat pun rumah service apartment. Itu je. Kereta pun tak boleh kereta mewah. Habis kuat pun kereta Proton. Proton je. Kerana apa? Kamu menteri kan? Menteri tak boleh kaya. Menteri kena jaga rakyat. So kalau kena jaga rakyat, kena duduk dan hidup seperti rakyat. Bukan yang kau menteri, kau hidup macam golongan kayangan. No. Kau menteri, kau hidup macam rakyat. Baru kau rasa macam mana nak bantu rakyat. Nampak? Itu menteri. Menteri-menteri hidup macam rakyat. Barulah rasa kesusahan rakyat. Ini menteri-menteri gaji pendapatan tinggi-tinggi, lepas tu bila tak suka dengan sekolah sini, hantar ke France lah, kan? Hantar ke Paris lah apa semua kan. Sudahlah, kan? Nampak? Cikgu punya idea macam tu. Nak kaya. Kalau tak nanti kamu kata nak jadi menteri. Tak boleh lah, nanti tak kaya. Tak kaya jangan jadi menteri. Pergi jadi inilah businessman lah. Memang jadi menteri tak boleh jadi kaya. Duduk dan diam. Jaga rakyat. Nampak? Ya, menteri. Tugas menteri jaga rakyat. Sebenarnya menteri itu yang sebenarnya pekerja bagi rakyat. Bukan rakyat yang pekerja bagi menteri. Menteri itu yang pekerja bagi rakyat. Menteri kena jaga rakyat. Apa hal kami pula nak jaga kau? Okey. Secara umumnya. Siapa yang sokong dengan idea cikgu? Okay. Yes. Saya sokong cikgu. Namun, tapi kita kena memperkenalkan huruf nombor-nombor kepada macam, tapi tak payah libatkan tambah tolak lah. Suruh diorang ingat je. Boleh. Tak ada masalah. Tapi secara umumnya itulah idea cikgu. Iaitu apa? Kalau cikgu jadi Perdana Menteri, itulah idea-ideanya. Supaya apa? Supaya rakyat hidup dalam sejahtera. Anda boleh belajar dengan seronok. Tak ada stres. Apa guna belajar kalau stres? Betul? Kalau peperiksaan, bentuk latihan. Latihan-latihan yang cikgu arahkan kepada guru-guru semua apa tahu? Latihan mesti disediakan ruang jawapan. Supaya apa? Supaya pelajar boleh ambil dan tulis semula jawapan itu. Kecuali exam lah. Exam tak boleh buat macam tu. Tapi kalau latihan, kena buat macam tu. Supaya apa? Tak adalah sibuk-sibuk kamu nak kena buka buku teks. Tak ya? Latihan, semua latihan, pastikan ada jawapan. Yes. Pandai. Malaysia akan jadi pandai. Nampak? Nampak? Jadi kamu tak stres nak buat latihan. Tengah buat apa? Mak kamu tanya, tengah buat apa? Tengah buat latihan.
rujuk kat mana? Ya, sebelah ni ada jawapan. Tapi sekarang tengah membina ayat jawapan yang cantik sikit. Bina ayat jawapan yang cantik. Nampak tak? Yes. Kelas lama-lama. Memang kelas lama-lama, kalau katakan kelas tu 1 jam, kelas tu 1 jam, cikgu akan kata apa? Setengah jam memang belajar. Setengah jam lagi, so tolong bawa keluar daripada kelas. Bawa keluar daripada kelas. Belajar matematik, kalau campur tu kan, bawa pergi ke padang permainan. Okey, sekarang dapatkan ranting. Kalau untuk buat kiraan ranting, ya. Boleh tak cikgu buat satu lagi inisiatif? Tolonglah baiki tandas. Jangan risau. Okey. Tandas-tandas itu semua, okey, don't worry. Itu small je sebenarnya. Small je sebenarnya. Okey. Tak susah pun. Kita akan hire apa? Kamu tahu tak? Kenapa tandas-tandas itu selalunya bau busuk dan orang yang mencuci itu tak ramai. Seorang-orang sebab apa? Dibayar oleh sekolah. Sekarang ni kalau tandas-tandas toilet itu, kita akan hire para pekerja seperti RNR tu. Kamu tengok RNR punya toilet. Kan cantik-cantik, bersih-bersih kan? Bersih-bersih. Kita hire orang-orang tu untuk bertugas di sekolah-sekolah. Sampai 4-5 orang. Jadi memang orang-orang macam tu kalau toilet memang bersih gila kot. Yes. So betul. Yes, betul. Don't worry. Itu semua dah dalam, memang dah cikgu tahu. Itu memang masalah dari dulu lagi. Okay. Yes. So itulah yang kita itu idea cikgu. Itu idea cikgu. So mana tahu kalau kamu berpeluang untuk jadi menteri, tolong bawa idea ini. Belum. Cikgu, hutang negara tak susah. Sebenarnya hutang negara tak susah nak selesaikan. Itu apa caranya tahu? Kita setiap tahun dapat 240 juta. 240 bilion kita punya pendapatan. So, kita belanjalah 240 je ataupun 230 bilion. 10 bilion lagi bayar. Tiap-tiap tahun 10 bilion bayar. Akan habis. Sekarang ni masalahnya apa tahu? Jadi besar lagi cikgu buat macam tu ke? Ya, betul. 200 sekarang ni pendapatan kerajaan 240 bilion tapi belanja 250 bilion. 10 bilion lagi mendatang. Pinjam. Itulah. Nampak? Okey, untuk yang terakhirnya. Okey, siapa sokong cikgu? Kan? Kita membawa usul ini ke parlimen. Saya. Wah. Yes, alhamdulillah. Okay, so yes, okay, esok serang parlimen. Okay, baik. Kita telah lihat pelbagai perkara tentang kesan pentadbiran dan juga berkaitan dengan kesan-kesan pentadbiran British terhadap penduduk tempatan dan sebagainya. Okey, harus diingat video ni sebenarnya sebelum cikgu upload, cikgu kena edit dulu banyak isu sensitif yang kita bincangkan. So, kena cut dulu baru boleh upload. Bising mak ayah kamu nanti. Okey. So, baik. So itu saja pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada hari Sabtu, hujung minggu ini. Take care guys. I love you all. I really love you all. Take care of yourself. Take care. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Salam. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Lan. Bye cikgu. Bye Lufia. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama Liana. Okay. Terima kasih cikgu. Sama Kristina. Kristina ni.